saya record this one. Okay, so kita mula macam biasa. Aiman Fazli boleh tolong saya baca doa? Semoga hari ni kita punya kelas walaupun sikit diberkati. Boleh tak? Bismillah Aiman. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Allahumma aftah alaina hikmatak wansyur alaina min hadaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Yeay. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nah, saya suka baca doa dulu sebab saya fikir kalau kita mula dengan baca doa, kita mula dengan benda baik. So hopefully dengan mula dengan benda baik ni insya-Allah adalah dia punya keberkatan sikit kan. So normally saya start dulu dengan baca doa. So hari ni kita ulang lagi sekali. Sebenarnya kita nak belajar pasal pergerakan bahan merentas memberansel. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu dia punya video. Video ni adalah mengenai memberansel. Saya tak nak video yang terlampau. It's the homeostasis game. Cool je. Let's take a look at the cell membrane. Memberansel. You could have a whole course on the cell membrane itself. It has amazing structure. It has signaling abilities. Dengar. But to stick to the very basics, it's made of a phospholipid bilayer. Bilayer means two layers. So you have these two layers of lipids. Now, these lipids, they're called phospholipids. Well, they have a head that is polar, and they have a tail that is non-polar, making them quite unique. Some molecules, they have no problem going through the cell membrane, and they directly go through the phospholipid bilayer. Very small, Okay, so saya ulang lagi sekali cerita dia, Meha. Okay, tak apa. Kita, cikgu nak COD. Apa tu nanti? Okay. Meha tak dapat link untuk ni lah. Meha tak dapat link untuk... Kenapa dia boleh tak dapat link untuk ni? Kenapa dia dapat link untuk Google Classroom? Gmail. Sekejap. Saya bagi kat grup kan? Sekejap. Sekejap. Copy. Meha kata tak dapat. I can enter admit. Okay, dah. Alright. So, okay, lagi sekali tau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni kita nak cerita pasal pergerakan bahan merentas memberansel. So, pergerakan bahan merentas memberansel ni kita ada dua cara. Satu adalah pengangkutan aktif, satu adalah pengangkutan pasif. So, awak tengok dekat sini, ini adalah video mengenai pengangkutan. Rules dia, pengangkutan pasif tu, awak ingat pasif tu adalah tak perlu tenaga. Kalau tak perlu tenaga, mesti daripada macam turun tangga. Sebabnya daripada kekuatan tinggi ke kawasan kekuatan rendah. So, itu adalah turun tangga. Tapi kalau pengangkutan aktif dia perlukan tenaga. Kenapa? Sebab dia bergerak daripada kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi. So, maksudnya dia melawan cerun kepekatan. So ini adalah polar molecules, they fit in this category. They're a great example. Like some gases, oxygen and carbon dioxide. Kalau oksigen ni dia bergerak gas, those are great examples. This is known as simple diffusion. Simple diffusion. Apakah yang dimasukkan sebagai also, it doesn't take any energy to force those molecules in or out, so it's known as passive transport. Okay, kita nak cakap macam ni tau. Pengangkutan pasif ni ada tiga cara. Pengangkutan pasif ni ada tiga. Satu adalah resapan ringkas. Yang ini adalah contoh resapan ringkas. Kita ada osmosis dan satu lagi kita adalah resapan berbantu. Saya ulang slow-slow. Kita tengah nak cerita pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif ada tiga jenis. Satu adalah resapan ringkas, satu adalah resapan berbantu dan satu lagi adalah osmosis. Kalau molekul air boleh tak kita panggil dia sebagai resapan ringkas kalau molekul air, kalau dia merentas memberansel? Molekul air. Kalau molekul air. Guys, kalau molekul air. Korang ada jawab kat mesej ke? Saya klik dulu sebab saya dalam kereta. Okey. Kalau molekul air, saya ulang tau. Kalau molekul air dia bergerak, molekul air adalah sejenis resapan, sejenis pengangkutan pasif. Kalau saya kata dia adalah molekul air ni kita masukkan mana satu? Resapan ringkas, osmosis ataupun resapan berbantu? Which one? Molekul air.
Dengar tak suara saya? Yeah, very good. Osmo. A cell. Imagine the genetic material, the cytoplasm, the ribosomes. You'll find those in almost all cells, prokaryotes and eukaryotes. Different functions, but environment. Otherwise known as keeping homeostasis. Structure for this that all cells contain is the cell membrane. Let's take a look at the cell membrane. You could have a whole course on the cell membrane itself. It has amazing. You have these 2 layers of lipids going through the cell membrane, and they directly go through the phospholipid bilayer category. They're a great example. Like some gases, oxygen and carbon dioxide gas, those are great examples. This is known as simple diffusion. Also, it doesn't take any energy to force those molecules in or out, so it's known as passive transport. Simple diffusion moves with the flow, meaning it moves with the concentration gradient. Molecules move from high concentration to low concentration. So when you hear someone saying that something's going with the concentration gradient, that's what they mean. They mean it's going from a high concentration of molecules to a low concentration of molecules. Now, remember how we said the cell membrane is actually a pretty complex structure? Well, one thing we haven't mentioned yet are proteins in the membrane. And some of them are transport proteins. Yes. Some transport proteins act as channels. Some of these proteins actually change their shape to get things across. Some of them open and closed based on some kind of stimulus. All of these are good things because it's helping with molecules that may be too big to cross the membrane on their own, or molecules that are polar and therefore need the help of a transport protein. This is known as facilitated diffusion. It's still diffusion, and it still moves with the concentration gradient of high to low. It doesn't require energy, though, so it's also a type of passive transport. It's just the proteins are facilitating or helping things pass. Charged ions often require... So senang kata, kalau lah daripada gambar rajah ni, apakah persamaan antara resapan ringkas dengan resapan berbantu? Kalau daripada sini, kalau daripada awak tengok, apakah, mula perbezaan dulu lah. Apakah perbezaan antara resapan ringkas tadi kan, macam gas oksigen dengan resapan berbantu? Contoh resapan berbantu kat sini adalah molekul yang bercas dan juga molekul besar. Contoh resapan berbantu adalah molekul besar dan molekul bercas. So apakah perbezaan antara, apakah ini? Aiman Hakim, okay. So apakah perbezaan antara resapan ringkas dan juga resapan berbantu? What is the difference? Kalau resapan ringkas macam mana dia masuk? Kalau resapan berbantu macam mana dia masuk? Macam mana dia masuk? Kalau resapan ringkas macam mana dia masuk? Resapan ringkas macam mana dia masuk? Macam mana resapan ringkas tu dia boleh nak masuk ke dalam membran plasma ni? Macam mana? Dia merentas apa? Macam mana dia boleh masuk? Macam mana dia boleh masuk? Macam mana dia boleh masuk? Guys, macam mana dia boleh masuk? Kalau resapan ringkas tu macam mana? Dia perlu pembantu tak kalau resapan ringkas? Woi, resapan ringkas perlu pembantu tak? Tak. Resapan tak, dia tak perlukan pembantu. So kalau resapan ringkas dia main boleh terus masuk je. Itu adalah resapan ringkas. Dia boleh main terus masuk je daripada rulesnya daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. So persamaan antara resapan berbantu dan juga resapan ringkas, persamaannya kedua-dua ni bergerak daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Dan juga persamaannya, resapan ringkas dan resapan berbantu tidak memerlukan tenaga. Tadi awak nampak video ni dia kata move with the flow. Apakah yang dimasukkan sebagai move with the flow? Maksudnya adalah mengikut cerun kepekatan. Apakah yang dimasukkan sebagai cerun kepekatan? Apabila molekul itu bergerak daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah.
Cuma bezanya, kalau resapan ringkas, awak tengok resapan ringkas, dia tidak perlu membantu. Dia tak perlu pembantu. Dia boleh terus je meresap masuk melalui dua fosfolipid ni. Tetapi kalaulah molekul tu besar dan bercas, okey, dia kena masuk secara khas. So, dia masuk kena melalui protein liang ataupun protein pembantu. A protein channel in order to pass through. Glucose So, needs itu the kita help nak of a cakap. transport Lepas tu protein lagi, to pass through. oh, In osmosis, for water to travel at a fast rate across the membrane, it passes through protein channels concentration gradient of high to low concentration. Now all the transport tadi we've kita mentioned cakap. has been passive in nature. That means it's going from high concentration to low concentration. Okay. Okay, kalau awak tengok kat sini tadi, kalaulah kita kata resapan pengangkutan pasif, okay, kesimpulannya, berapa jenis pengangkutan pasif kita dah belajar? Berapa jenis pengangkutan pasif kita dah belajar? Berapa jenis pengangkutan pasif? Pengangkutan pasif tu ada berapa jenis? Apa dia? Pengangkutan pasif ada berapa jenis? Cikgu sangkut. Tiga. Okay. Alright, sekejap ya. 3. Alright, apa dia? Resapan ringkas. Lagi? Ringkas, resapan pembantu, osmosis. Yes, dan juga sekejap saya nak tukar line. Kata saya punya suara lag. Suara saya awak dengar macam sangkut-sangkut ke? Aiman, suara saya lag tak Aiman? Aiman Sikit lah. Suara saya lag tak? Okay, saya tukar line jap. Okay, bismillah. Ni saya tukar pakai line sendiri ni. Okay, so, okay, ni dah okay. Alright, hopefully ni okay. Okay, now, so kita nak kata kat sini dah, ini video dia. Kalaulah you guys nampak, ia bergerak daripada kawasan ke perkataan tinggi. Okay, kawasan ke perkataan tinggi. Awak tengok arrow tu tau, saya ada tunjuk arrow. Ke perkataan tinggi, ke kawasan ke perkataan rendah, itu adalah pengangkutan pasif. Ulang lagi sekali, pengangkutan pasif ada 3 jenis. Kita ada osmosis, kita ada resapan ringkas dan juga kita ada resapan pembantu. Sekarang kita nak terbalik pula. Terbalik ni macam nak naik tangga. Sebab daripada rendah, bawah ni daripada rendah ke kawasan tinggi. Macam nak naik tangga. Bila nak naik tangga, kita perlukan tenaga tak kalau nak naik tangga? Daripada kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi. Perlukan tenaga tak? Perlu. Nak naik tangga? Perlu. Okey, terima kasih Hazika. So, nama dia, kita panggil dia sebagai pengangkutan aktif. So, pengangkutan aktif syaratnya 2. Satu, dia bergerak daripada kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi. Dan satu lagi, ia memerlukan tenaga. Bila dia bergerak daripada kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi, kita panggil dia melawan cerun kepekatan. But what if you want to go the other way? For example, the cells lining your gut, they need to take in glucose. But what if the concentration of glucose in the cell moves? It has 3 phosphates. And when ATP can power active triples of active transport is the sodium-potassium pump. So that's definitely something worth checking out. There's other times a cell needs to exert energy for transport. We're still in active transport right now. But let's say a cell needs a very large molecule. Let's say a big polysaccharide. You check out our... So that's definitely something... One of our favorite examples of active transport is the sodium-potassium pump. So that's definitely something worth checking out. There's other times a cell needs to exert energy for transport. We're still in active... So kita dah habis. So kita tengok saya punya ni. So sekarang kita tengok nota. Okay. Awak tunggu dulu. Saya tunjuk ni. Okay. Awak sabar sikit tau. Sebab tajuk ni sebenarnya macam ni tau. Tajuk ni saya kena banyak tunjuk video. Tapi masalahnya bila saya tukar-tukar daripada satu tempat ke satu tempat, dia ambil masa sikit tau. So belajar online ni is something like this. So awak kena bersabar dengan saya. So can you hear my voice? Boleh tak awak dengar suara saya? Boleh tak? Boleh. Yeah, boleh. Alhamdulillah. Thank you Aiman Hakim. Kakak awak marah ke kalau tak masuk kelas? Tak ada cikgu. Awak nak nombor berapa? Nombor 2 lah ya? Beza setahun je. Okay. Now, so ini hari tu kita dah bincang ni kan? Ingat tak?
Saya bincang ni dengan awak kan? Betul tak? Betul. So awak dah okay. So sekarang kita nak cerita bahagian yang ini. Kita nak cerita yang tadi dia ada kata satu pengangkutan tu yang kita panggil dia adalah sebagai pengangkutan aktif ni. Kita panggil dia satu pump. Now macam ni. Pump ni kita nak cakap ada 3, dia nak cerita pasal macam ni. Ada ion natrium tu perlu diangkut ke dalam. Ada ion kalium tu perlu diangkut keluar. So senang kata macam ni. Pengangkutan aktif ni dia boleh mengangkut 2 jenis ion serentak. Okay, yang ini sebenarnya ini adalah baru. Pertama macam ni. Kita nak bayangkan macam manakah dia buat serentak tu macam ni. Kita ada 2 jenis ion. Satu adalah ion natrium. Nampak tak natrium? Satu lagi adalah ion kalium. So ion natrium ni kita tengok dulu ion natrium. Ion natrium ni dekat luar kepekatannya adalah tinggi. Di dalam kepekatannya adalah rendah. Tetapi walaupun di dalam sitoplasma ni dekat bahagian dalam ni kepekatannya adalah rendah, ion natrium ni tetap diangkut keluar. So far okey tak? Kita nak cakap pasal ion natrium. Ion natrium ni dalam sel kepekatannya adalah rendah. Di luar sel kepekatannya adalah tinggi. Tetapi ion natrium ni tetap diangkut keluar. So macam mana ion natrium ni diangkut keluar? Ia diangkut keluar melalui protein pembawa. So protein pembawa ni buat apa? Dia boleh lekatkan sekali dia ada tapak aktif dia sampai 3. Nampak tak? Ada 1, 2, 3. So dia boleh lekatkan 3 sekali ion natrium. Tetapi macam mana nak bagi protein pembawa ni berfungsi? Macam mana kita nak bagi protein pembawa itu berfungsi? Macam mana? Protein pembawa memerlukan apa? Protein pembawa ni nak perlukan angkut ion natrium tau. Tapi ion natrium ni perlu diangkut daripada kawasan kepekatan rendah ke tinggi. So, protein pembawa ni perlu akan apa untuk dia berfungsi melawan cerun kepekatan? Protein pembawa ni perlukan apa? Adakah yang jawab? Protein pembawa perlukan apa? Come on guys. Clue. Dia perlukan huruf ni. Perlukan T. ATP ni adalah sejenis apa? Tenaga. ATP, ya sebenarnya dia perlukan ATP. ATP adalah tenaga. Kesimpulannya kita nak kata protein pembawa ni boleh berfungsi dengan kehadiran tenaga. So tenaga ni bentuknya apa? Adalah dalam bentuk ATP. Sebab logiknya dia nak melawan cerun kepekatan. So bila nak melawan cerun kepekatan, okey, dia protein pembawa ni perlukan tenaga sebab dia nak lawan cerun kepekatan. Okey, so dalam kes ini tenaga tu diperolehi daripada mana? Diperolehi daripada ATP. So nampak tak? Ikatan fosfat ataupun ATP ni, awak ingat ni je, ini tak payah tak apa. Awak just cakap tenaga ni yang membekalkan tenaga. Okey, saya kata tenaga ni yang akan memberi tenaga kepada protein pembawa untuk berubah bentuk. Okey, so akhirnya nanti at the end ni akhir tau. Akhirnya dekat luar ni natrium banyak. Natrium dekat luar sel ni dia akan jadi banyak. Banyak sangat. Menjadikan kita panggil dia pengumpulan natrium. Dekat dalam ni langsung tak ada natrium. So kat sini natrium kosong. Dalam sel ni natrium adalah kosong. Ini yang kita kata proses pengangkutan aktif ni akan berhenti sehingga satu bahagian ni dapat banyak ion natrium. Satu bahagian ni natriumnya adalah kosong. Okay. Now, tadi kita dah cakap ada ion natrium tu diangkut keluar. Dan pada masa sama, ada ion kalium akan diangkut masuk. Rulesnya pun sama. Ion kalium ni pula dekat luar kepekatannya adalah rendah. Dekat dalam sel, kepekatannya adalah tinggi. Tetapi disebabkan ia adalah pengangkutan aktif, ia tetap akan diangkut daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. So, rules dia. Kalaulah ion ni nak bergerak, dia daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah, nak masuk ke dalam sel, dia melawan cerun kepekatan, apakah yang dapat membantu ion ni diangkut masuk ke dalam sel?
Apakah nama bahan yang boleh membantu ion kalium ni diangkut ke dalam sel? Berdasarkan gambar yang nombor 4 ni. Dia ada dua perkataan. PP. Apakah adik PP? PP. Ion kalium ni perlu diangkut tetapi dia perlukan pembantu. So apakah nama pembantu yang boleh mengangkut ion kalium daripada luar ke dalam? Maksudnya kat luar ni kepekatannya adalah rendah. Dalam sel ni kepekatannya adalah tinggi. Ia perlukan pembantu. So apakah nama pembantu yang dapat membantu ion kalium diangkut daripada kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi? What is the name? Protein pembawa. Yeah, very good. Protein pembawa. Kenapa dia boleh diangkut melalui protein pembawa? Sebab rulesnya di protein pembawa mempunyai tapak aktif. Okay, ni adalah tapak aktif. Kemudian, now, macam mana proses ni melawan cerun kepekatan? So, macam mana proses ni boleh berlaku? Ia memerlukan apa? Proses ini memerlukan apa? Proses ini memerlukan apa? Jika ia berlaku melawan cerun kepekatan, maksudnya daripada kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi. Dia memerlukan tenaga. Yes, dia memerlukan tenaga. So kesimpulannya macam ni, pengangkutan aktif adalah pengangkutan yang bergerak daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Daripada kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi. So bila dia bergerak daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi, ini kita panggil dia sebagai melawan cerun kepekatan. Bila dia melawan cerun kepekatan, biasanya proses ini memerlukan tenaga. So macam mana dia boleh masuk? Ia adalah dibantu dengan protein pembawa. Cuma pengangkutan aktif ni, uniknya satu, dia boleh mengangkut dua molekul serentak. Ada molekul tu akan diangkut masuk ke dalam sel, ada molekul tu akan diangkut keluar. Ini nama yang ini kita panggil, ini adalah pump natrium. Pump proton. Ya, pump proton. So maksudnya dekat sini kita nak cakap ion kalium di akhir cerita dia ni, dekat luar sel ada banyak ion natrium. Dekat dalam sel ada banyak ion kalium. So far okey tak saya cerita? Okey ke tidak? Okey cikgu. Aiman Hakim, awak punya okey kan? Awak punya okey? Rasa macam kena paksa je masuk kelas Aiman. Tak ada lah cikgu. Ya ke? Okay, now. Betul cikgu. So, betul. Alhamdulillah. Kena ikhlas kan? Okay, now. So, Ikhlas, awak cikgu, tengok dekat... Alhamdulillah. So, awak tengok dekat sini. Berikan beberapa contoh yang boleh bergerak merentas dui fosfolipid. Dia boleh bergerak masuk melalui dui fosfolipid je. Ini kalau dia masuk tanpa pembantu, tanpa protein pembawa, tanpa protein liang. Ini adalah sejenis pengangkutan apa ni? Nombor satu ni. Jenis Pengangkutan aktif. Pasif. Pasif jenis apa? Pengangkutan pasif jenis mana satu? Resapan ringkas. Dia tak perlu. Yes, very good. Resapan ringkas. So kalau resapan ringkas, apakah bahan yang boleh diangkut melalui resapan ringkas? Contohnya H2O, apa? oksigen, H2O, oksigen dan karbon dioksida. Okey. So kalau H2O ni sebenarnya kalau nama special dia kita kenali sebagai apa? Kalau air diangkut masuk apa kita? Nama proses ni, air ni macam royalties mana kita kata. Dia macam raja. Kalau dia makan kita tak cakap dia mangkat. Ya Hazika. Osmosis Hazika. Saya baru rasa bunga-bunga Hazika. Dia dah on dia punya mic. Osmosis. Okay, now. Huraikan bagaimanakah bagaimanakah ion natrium diangkut keluar sel. Dia diangkut keluar sel ni, dia adalah melawan cerun kepekatan. Secara apa? Ion natrium baru cakap tadi yang kata pump proton tu. Secara apa? Pengangkutan apa? Secara? Pengangkutan aktif. Yes, secara pengangkutan aktif kerana proses ini
proses ini melawan cerun kepekatan. Dan proses ini memerlukan apa sebenarnya? Proses ini memerlukan apa? Memerlukan tenaga. Yes, proses ini memerlukan tenaga. Proses ini memerlukan tenaga. Dan saya tambah sikit lagi ya. So, cerita dia adalah ion natrium. Ion natrium akan bergabung dengan siapa? Ion natrium akan bergabung. Ion natrium akan bergabung dengan siapa? Ion natrium akan bergabung dengan ion natrium. Nak masuk ion natrium tu kena bergabung dengan siapa? Ion natrium kena bergabung dengan siapa? Protein pembawa, bukan? Yes, very good. Dia kena bergabung dengan protein pembawa. Okay, saya tambah sikit tau. Dia akan bergabung dengan protein pembawa. Kenapa boleh bergabung dengan protein pembawa? Sebab dia protein pembawa dengan protein pembawa di tapak aktif. Sebab dia ada tapak aktif. Tapak aktif. Kemudian apa jadi pada protein pembawa tu? Protein pembawa tu akan jadi apa? Bila dia melekat, bahan tu ion tu melekat dekat tapak aktif, dekat protein pembawa. Apa jadi dekat protein pembawa selepas tu? Apa jadi pada protein pembawa selepas tu? Protein pembawa akan berubah. Dia macam mula V biasa, lepas tu V terbalik. Kita kata protein pembawa akan berubah bentuk. Memaksa ion natrium diangkut ke dalam. Kita nak cerita dia macam ni tau. Kalau lah awak rasa macam confused, dia macam ni. Mula-mula ini adalah ion natrium. Dia daripada dalam sel. Katakan daripada dalam sel. Mula-mula awak nampak kat sini, dia macam V terbalik. Lepas tu dia melekat kat tapak aktif. Lepas melekat kat tapak aktif, awak akan perasan V tu dia akan jadi macam ni pula. Ini yang kita panggil dia sebagai berubah bentuk. So keyword dia mula-mula kita kata ion natrium tu akan melekat di tapak aktif. Kemudian molekul ataupun kita kata ATP akan menyebabkan protein pembawa tu boleh berubah bentuk. So bahan tu boleh diangkut masuk. So far okey tak? Kita kata kita nak bayangkan awak tengok sekejap . Saya takut awak confused lah. Okey. Awak tengok saya. Sekejap. Okey. Sekejap . Okey. Start recording. Okey. Mariana. Okey. So awak nampak macam ni tau. Macam ni. Awak nampak tak saya tengah bercakap ni? You guys boleh nampak muka saya tak? Korang boleh nampak muka saya tak? Nampak tak? Boleh nampak. Boleh. Okay, so cerita dia macam ni. Katakanlah ini ion natrium. Nampak? Ini adalah ion natrium. So awak nampak ini tangan saya ni protein pembawa. Yang V ni, ini adalah kita nak kata ini tapak aktif. So awak nak cakap ion ni akan melekat di tapak aktif. Lepas tu bila ion ni melekat di tapak aktif, kemudian awak nak bayangkan protein pembawa ni akan berubah bentuk. Tetapi dalam pengangkutan aktif, protein pembawa ni nak berubah bentuk, dia perlukan tenaga. So tenaga ni nanti akan menyebabkan protein pembawa berubah bentuk. Awak nampak macam V macam ni kan? Dia melekat kat tapak aktif. Kita nak kata protein pembawa akan berubah bentuk. Apa jadi kalau protein pembawa berubah bentuk? Apa jadi dekat ion ion natrium? Ion tu dapat masuk. Yes, ion tu dapat masuk. Bila dah macam ni, dia kekal macam ni tak? Tak kot nanti tukar balik bentuk V. Yes, bentuk V. So kita kata mula-mula lekat dekat tapak aktif. Lepas tu dia akan berubah bentuk. Lepas tu dia kembali kepada keadaan asal. So macam ni tau. Boleh tak? Boleh?
So, tapi dalam pengangkutan aktif, protein pembawa ni hanya boleh berubah bentuk dengan bantuan siapa? Protein pembawa ni hanya boleh berubah bentuk dengan bantuan siapa? Protein pembawa ni boleh berubah bentuk dengan bantuan siapa? Tenaga, ATP tu. Yes, very good. Adalah ATP yang membekalkan tenaga. So, ATP tu yang boleh memaksa protein pembawa berubah bentuk. Do you understand? Boleh? Korang boleh Boleh. praktis buat macam ni tau. Boleh tak? Boleh. Korang sekarang tengah belajar pakai baring ke apa? Korang tengah berbaring ke apa? Kereta cikgu. Dalam kereta. Alah comel. Okay. Okay, ni siapa ni? Hazika. Awak belajar kat mana? Tengah baring-baring ke Hazika? Hazika, awak tengah baring ke? Ke awak dalam kereta juga? Kat dalam bilik kan. Okey, dalam bilik. Asal tak on kamera? Aduh. Malu cikgu. Okey, soalan nombor 3 last. Soalan nombor 3 last. Seorang ahli sains menjalankan eksperimen dengan merendam sejenis tumbuhan dalam larutan yang mengandungi garam mineral pada kepekatan oksigen yang berlainan. Terangkan mengapa kepekatan garam mineral dalam akar bertambah apabila kepekatan oksigen dalam larutan bertambah sebanyak 10%. So dia kata di sini larutan yang mengandungi garam mineral pada kepekatan oksigen berlainan. Bila kepekatan garam dalam akar tu bertambah, mengapakah kepekatan garam dalam akar bertambah apabila kepekatan oksigen dalam larutan ditambah. So kita nak kata macam mana bila kita tambah oksigen, kita nak kata banyak dia punya ion tu makin banyak. Senang kata macam ni, kalau ion je diangkut ke dalam sel, ion sahaja diangkut dalam sel, ia akan diangkut secara apa? Kalaulah ion diangkut ke dalam sel, ia akan diangkut secara apa? Pengangkutan mana satu? Pengangkutan mana satu yang akan mengangkut ion? Pengangkutan mana satu yang pengangkutan? Yes, jawapannya adalah pengangkutan aktif. So kita nak kata dekat sini, apakah kaitan oksigen? Apakah kaitan oksigen dengan pengangkutan aktif? Okay, dia punya kaitan adalah, sekejap. Mardiana, sekejap Bayu. Sabar sekejap. Okay. Sabar dengan saya, sabar. Okay. Okay. Ini latihan kita 3 poin berapa ni? 3.2. 3.1 kita dah buat 3.1 kita dah buat kan? Dah. Yeah. Now dia kata dekat sini pengambilan ion garam mineral oleh akar diambil secara pengangkutan aktif. Kalau pengangkutan aktif, dia memerlukan tenaga atau tidak memerlukan tenaga? Memerlukan tenaga atau tidak memerlukan tenaga? Yes, memerlukan tenaga. Oksigen ni sebenarnya, yang ni soalan ni susah lah sikit macam ni tau. Oksigen ni selalu kita cerita dalam oksigen ni, kata oksigen terlibat, korang tak belajar lagi ni, oksigen terlibat dalam respirasi sel. Awak ingat tak, respirasi sel ni proses yang menghasilkan apa? Kalau ada oksigen ni terlibat dalam proses respirasi sel. Keyword. Apakah kepentingan respirasi sel? Respirasi. Ingat tak? Kenapa kita kena ambil oksigen? Kenapa respirasi tu dia perlukan oksigen dan glukosa? Glukosa dengan oksigen akan dioksida menjadi apa? Respirasi sel ni akhirnya akan menghasilkan apa? Mitokondria. Alah comel. Dia berlaku kat mitokondria. Tapi respirasi sel ni akhirnya akan menghasilkan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida, betul. Selain daripada karbon dioksida ada lagi satu. Kenapa kita kena perlukan oksigen? Oksigen tu akan digunakan untuk menghasilkan apa? Oksigen dia akan memecahkan glukosa menjadi apa? Kita ada gula, kita ada oksigen. Oksigen tu dia akan pecahkan glukosa menjadi apa? Bila korang dapat glukosa, korang akan jadi apa? Tenaga lah. Yeah! So senang kata sebenarnya proses respirasi, sebab tu saya tak marah. Proses ni korang tak belajar lagi. Tajuk ni tajuk bab 7 kot. Now,
Dia kata kat sini bila oksigen tu, so oksigen makin banyak, dia kata bila oksigen makin banyak garam yang ada dalam akar. Tapi awak tak tahu kenapa. Apa kaitan dengan oksigen? Oksigen ni sebenarnya dia terlibat dalam respirasi sel. Okey, so respirasi sel, apakah kepentingan proses respirasi sel? Respirasi sel ni akan menghasilkan tenaga. So oksigen terlibat dalam respirasi sel yang akan hasilkan tenaga. So bila semakin banyak tenaga, makin banyak tak proses pengangkutan aktif? Kalau makin banyak tenaga. Yes. So oleh itu yang dihasilkan tenaga, yang akan menghasilkan tenaga. Apabila, tengok soalan dia susahnya. Apabila tenaga banyak, pengangkutan aktif, pengangkutan aktif semakin meningkat. Bila pengangkutan semakin meningkat, oleh itu banyak garam mineral. Oleh itu, garam mineral di akar semakin bertambah. Okay. Awak boleh dengar suara saya tak? You guys dengar suara saya tak? Korang dengar suara saya tak? Dengar, sekejap. Line internet tak bagus. Dia on off. Okay. Alhamdulillah. So kesimpulannya, hari ni kita nak belajar pergerakan bahan merentas membran sel ada berapa? Pergerakan bahan merentas membran sel ada berapa? Pergerakan bahan merentas membran sel ada berapa jenis? Ada berapa jenis Dua. yang kita belajar? Ada berapa? 2. Okey. Yang tak perlukan tenaga apa kita panggil? Yang tak perlukan tenaga apa kita Yang panggil? memerlukan tenaga aktif. Yes. So pengangkutan pasif. Yang ni tak perlukan tenaga. Kalau pengangkutan aktif, ini perlukan tenaga. Tetapi pengangkutan pasif ada berapa jenis yang kita dah belajar? 3. Berapa jenis 3. pengangkutan? 3. Kalaulah molekul kecil yang tidak bercas, contohnya oksigen. Macam mana oksigen boleh diangkut masuk? Resapan ringkas. Resapan ringkas. Ya, Alhamdulillah, resapan ringkas. Kalaulah dia molekul air ni sama juga. Dia adalah molekul Osmosis. kecil tidak bercas. Osmosis. Yes, very good. Namanya adalah osmosis. So osmosis adalah untuk H2O. Resapan ringkas ni adalah untuk oksigen, karbon dioksida. Selain itu adalah bahan-bahan yang larut lemak. Contohnya macam glycerol, asid lemak dan juga glycerol, asid lemak, glycerol dan vitamin A, D, E, K. Tetapi kalau molekul tu besar dan bercas, katakanlah contohnya molekul tu besar ataupun molekul tu bercas. Resapan berbantu. Yes, resapan berbantu. Nah, resapan berbantu. Nah, ini adalah dia penjawapan. Nah, resapan berbantu ni ada 2 jenis. Kalau dia molekul besar, contohnya adalah glukosa, dia lalu siapa yang tolong dia masuk? Protein Kalau pembawa. besar, yes, protein pembawa. Tetapi kalau molekul tu kecil, tetapi dia bercas, Protein liang. yes, yes, kita akan pakai protein liang. So far okay tak tajuk ni? Sebab minggu depan kita nak masuk tajuk lagi susah daripada ni. So far okay tak? Is it okay for you? Okey. Macam naik turun macam tu kot. Tak apa. Saya faham. Afwan. Saya suka awak berterus terang dengan saya. Sebab tu bila awak dah habis tajuk ni nanti, perasan tak setiap kali tajuk saya cuba carikan soalan SPM untuk awak. Sebabnya kita nak bagi awak lagi faham. So far sekarang kita nak cerita ada satu, tadi ingat tak dalam tajuk yang ini saya kata molekul apa yang paling special untuk kita? Molekul apa yang paling special untuk kita? Kalaulah untuk kita, molekul apa yang paling special untuk kita? Yang macam saya kata dia diraja, dia macam royalties. Apakah Air. molekul yang paling? Air. Yes, kita adalah molekul air. So yang ini saya nak ajar awak sikit je hari ni. Kita buat relax je.
Kalaulah molekul tu segar, saya cerita macam ni. Ini awak nampak, ini pokok A, ini pokok B. Awak rasa pokok A ni, mana satu antara pokok yang cukup air? Yang air dia cukup? Ini dah. A ni kita kata pokok ni adalah segar. B ni kita kata pokok ni adalah layu. Now, layu ni dalam kes ini, kalau dia segar, maksudnya molekul air tu akan meresap masuk. H2O akan meresap masuk. Kalaulah pokok ni layu, kita je nak cakap ada H2O, dia meresap keluar tau. So, rules dia nak cerita ni je. Awak nampak, kalau dia nampak dia segar, dalam kes ni ada molekul air meresap masuk. Kalau awak tengok dia layu, molekul air meresap keluar. So, apakah nama tadi kita kata? Kalau molekul air meresap masuk, meresap keluar, ia melibatkan proses apa ni sebenarnya? Osmosis. Yes, very good. Osmosis. Now, rules ni, macam mana tau? Dalam tumbuhan ni kita kata H2O, dalam tumbuhan ni adalah sedikit. H2O dalam tanah ni adalah banyak. Bila H2O dalam tanah ni adalah banyak, bila H2O dalam tanah ni adalah banyak, saya nampakkan ni kan. Bayangkan dekat tanah awak baru siram air. So dekat tanah molekul air dia banyak. Dekat dalam daun, dekat dalam sel tumbuhan, molekul airnya sedikit. Oleh itu, sebab tu molekul air meresap masuk. So ayat dia, kenapa dia segar, ayat saya pertama, kenapa dia segar, adalah disebabkan H2O meresap masuk ke dalam sel. So far okay? Kalau sebelah sini B pula, macam kenapa dia layu? Kalau saya kata sekarang, dekat tanah ni molekul air dia banyak ke sikit? Kat dalam pasu yang ada tanah ni molekul air dia Sikit. banyak ke sikit dalam tanah? Sikit. Yes, very good. So dalam tanah ni molekul airnya adalah sedikit. Kat dalam tumbuhan ni molekul airnya adalah banyak. Disebabkan osmosis adalah pengangkutan pasif, sebab tu ada molekul air meresap keluar, H2O meresap keluar. So ayat saya untuk pokok B, saya kata H2O meresap keluar ke tanah. So far, are you okay tak ayat ni? So far, korang okay tak ayat ni? Are you okay? Sekejap nak fikir. Okay, saya buat ulang slow-slow je. Kalaulah pokok tu segar adalah disebabkan molekul air meresap masuk. Betul tak? Macam awak tengah flat. Air, lepas tu awak minum air. Segar tak lepas tu? Segar tak awak minum air? Segar. Okay. Now, katakanlah awak yang layu tu disebabkan macam ni. Awak tak minum air. Tetapi awak kena kat luar panas. Lepas tu awak berpeluh. Ada tak kehilangan air lepas tu? Rasa kehilangan air? Yes, kehilangan air. So awak bayangkan layu tu adalah satu keadaan molekul air dalam badan awak yang hilang. So, saya ambil yang pokok segar ni dulu. Segar ni adalah disebabkan ada H2O meresap masuk. H2O ni masuk. Kenapa H2O ni boleh masuk? Sebab dia masuk secara osmosis. Apakah itu osmosis? Osmosis adalah proses pergerakan. Osmosis adalah proses pergerakan molekul air daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. So senang kata osmosis ni bergerak daripada kawasan molekul airnya banyak ke kawasan molekul air sikit. Betul ke salah? Betul tak? Betul. Betul. Sebab osmosis adalah sejenis pengangkutan pasif. Bila kita kata dia pengangkutan pasif, rulesnya dia mesti bergerak daripada kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Dan proses ini tidak memerlukan tenaga. Tak ada tenaga. Okay. So basically molekul pokok ni segar. Awak nampak pokok ni segar adalah disebabkan molekul air meresap masuk. Kenapa molekul air boleh meresap masuk? Disebabkan dekat tanah air banyak ke sikit? Dekat tanah air banyak ke sikit? Sikit. Banyak. Yes. Kenapa sikit? Banyak. Saya nampak benda. Banyak. Okay. So basically apa-apa saja dia proses ni mesti bergerak daripada molekul air banyak ke kawasan molekul air sikit. So far, are you okay with me? Okay. Okay tak?
Okay. So molekul air yang banyak ni, dia akan bergerak ke kawasan molekul air yang sikit. Ini yang kita kata dia ikut cerun kepekatan. Betul tak? Betul. Ya. Kepekatan. Okay. Now, saya nak tambah sikit term. Kawasan yang banyak molekul air ni, kawasan ni kita panggil dia sebagai hypotonik. Kalaulah kawasan yang molekul air sedikit, ini kita panggil sebagai hypertonik. Hyper ni kita nak kata dia kurang air, tapi dia banyak mineral. Tu je, kurang air. Okay, so far okay tak? Itu je saya nak cakap. Hari ni saya nak cerita tu je. Okay, so kita kata kalaulah ada dalam satu kawasan tu molekul airnya banyak, tapi zat terlarut sikit. Molekul air banyak, zat terlarut tu contohnya garam atau gula. Molekul air banyak, zat terlarutnya sikit. Kita kata larutan tu, kawasan tu hypotonik atau hypertonik. Molekul air banyak. Hypotonik. Yes, hypotonik. Kalaulah kita nak bayangkan molekul air sikit tapi zat terlarutnya banyak. Kita kata adalah sebagai Hypertonik. Hypertonik. So kesimpulannya, kawasan yang banyak molekul air, kita panggil hypotonik. Kawasan yang molekul air sedikit, kita panggil hypertonik. So hypertonik adalah satu keadaan yang H2O-nya adalah sedikit, tetapi zat terlarutnya adalah banyak. So faham? Pegang tu je. Kalaulah kita kata hypotonik, molekul airnya, hypotonik molekul airnya banyak, tapi zat nutrien terlarut. sikit. Yes, zat terlarut adalah sikit. Contoh, saya minum air sekarang. Katakanlah saya minum air kosong. Air kosong yang saya minum ni, katakanlah air kosong. Kosong, saya tak letak gula, saya tak letak garam. Awak rasa yang saya minum ni larutan apa? Hypo ke, hypotonik atau hypertonik? Kenapa awak kata yang saya minum ni air ni adalah hypotonik? Kenapa yang air kosong saya minum ni hypotonik? Sebab dia kurang zat terlarut. Tapi banyak apa? Banyak Air. molekul? Banyak air. Yes, alhamdulillah. So saya nak cerita yang itu je. So pokok ni layu, kesimpulannya kita nak cerita pokok ni layu dan layu pula kalau cerita pasal layu ni pula. Kalau kita cerita pasal layu, kita nak cakap dekat kawasan dalam sel ni, dekat dalam sel ini, layu, sekejap. Dia lag. Okay. Sekejap. Awak nampak tak? Ya. Okay. Now, dekat dalam sel ni, H2O dia banyak. Kalau dalam sel ni H2O ni banyak, kita kata dalam sel ni apa? Hypotonik atau hypertonik? Yeah, dah panjat. Yeah, hypotonik. Kalaulah dalam tanah ni, yang molekul airnya sedikit, H2O-nya sedikit, kita panggil dia adalah sebagai apa? Hypertonik. Yes, very good. Hypertonik. Okay. Yang ni kena bagi faham tak? Sebab yang ni lah selalu keluar soalan SPM. So, kalaulah saya buat ayat. Ni kan tadi saya kata H2O akan meresap keluar ke tanah. Saya bagi sebab. Kerana, saya buat macam ni. Kerana, sel tumbuhan adalah hypotonik berbanding tanah. Ataupun saya nak bagi maksud yang sama tau. Saya kata tanah adalah hypertonik berbanding sel tumbuhan. Ini keluar esei bio. Sebab tu saya ajar awak ni. Okay. Kita buat ayat sebelah ni pula. Macam mana awak nak buat satu ayat? Saya nak kata apa? Sel tumbuhan tu apa? Hypotonik atau hypertonik? Sel tumbuhan hyper. Sel tumbuhan hyper. Ya, pandai Puan Afan. Afan dah bijak. Dah boleh faham sikit. Kita kata sel tumbuhan
adalah hypertonik. Sebab kenapa sel tumbuhan hypertonik, nampak tak? Molekul air dia sikit kan? Sel tumbuhan adalah hypertonik berbanding tanah. Tetapi kalau kita nak ikut Aiman Fazli pula. Aiman Fazli suka perkataan hypotonik. Macam mana Aiman nak buat perkataan hypotonik pula? Kalau nak guna dalam satu ayat tu perkataan hypotonik. Macam mana Aiman nak buat? Dia memberi maksud yang sama kat atas tu Aiman. Macam mana awak nak buat? Tanah Sel tanah adalah hypotonik berbanding daripada sel tumbuhan. Yes, tanah adalah hypotonik. Kita tak panggil sel sebab tanah is tanah. Tanah adalah hypotonik berbanding sel tumbuhan. Macam ni, kalau saya nak kata saya nak bandingkan. Bandingkan antara saya dan Afwan. Awak kata Cikgu Mariana adalah rendah berbanding Afwan. Tetapi saya boleh buat ayat yang lain. Afwan adalah lebih tinggi berbanding Cikgu Mariana. Term tu, perkataan tu memberi sama maksud tak? Sama tak maksud tu? Sama. So sama juga dengan ayat yang ini. Awak suka hypo ke hyper, dia memberi maksud yang sama. So can you understand about this one? Are you okay? Okay. Okay. Yeah, so saya nak cerita ini je. Saya nak cerita ni sebab besok, minggu depan saya nak masuk ada satu keadaan tu, kita nak belajar yang ini. Yang ini awak nak pingsan sikit. Yang ini kita nak cakap ini. Kita nak cerita pasal larutan hypotonik, hypertonik dan kita nak cerita pada banyak perkataan hemolisis, krenasi, plasmolisis, diplasmolisis. So banyak term nak kena belajar. So saya bagi awak hint sikit je dulu. So far okay? Okay? Okay guys! Okay. Ya Allah, thank you so much. Thank you so much Hazika. Thank you so much Meha. Thank you so much Aiman, Afwan. Tadi ada Aiman Hakim ada masuk. Ada seorang lagi Hazira. Hazira kan tadi? Hazira ada join kan? Saya rasa macam ada Hazira lah. Betul tak ada Hazira? Betul. So itu saja. Thank you so much Aiman. Semoga rajin selalu. Thank you so much Afwan. Thank you so much Hazika, Meha dengan Aiman Hakim. Semoga rajin selalu. So kita ada, tadi again kita ada berapa orang Kita kira yang masuk sekali tahu tadi. Hazira, Hazika, Meha, kita ada Afwan, kita ada Aiman dan kita ada Aiman Fazli dan kita ada Aiman Hakim. So ada 6 orang je. Tak apa. Saya 6 orang pun saya jalan. 6 orang ni mana tahulah ilmu awak berkat kan. Okay. So thank you so much. Okay. Itu sahaja. Okay. Bye everybody. Any question? Do you have any question? Ada soalan? Tak ada. So tak ada. Not So yet. sahaja. Belum lagi. Yeah, okay. Thank you so much Aiman Fazli. Thank you so much Afwan. Thank you so much Meha dengan Hazika. And Aiman Al-Hakim also. So itu saja. Bye. Bye cikgu. Bye everybody. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Baru dengar suara. Terima kasih, cikgu. Okay, bye. Terima kasih. Okay, bye. Alhamdulillah.